Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Ini segmen Realiti Rakyat dan akan kita lihat penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya, dan anda tidak berkeseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 ini. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Astro Awani, semua platform kami di Astro Awani anda boleh menghubungi. Dan untuk kepimpinan di Astro Awani, kami akan memberikan peluang kepada setiap wakil rakyat untuk menyuarakan realiti di kawasan anda, dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, dan ini merupakan platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan, Fizi. Ya, setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Kerana Astro Awani adalah prihatin dan kekal di rumah kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi akan bermula sekarang. Okey, baiklah. Realiti Rakyat hari ini kita nak bawakan kepada anda seorang YB yang merupakan ahli Parlimen Batu Kawan, Hafizi. Dan kita ingin bawakan sedikit informasi lah sebelum kita menemubual YB ataupun ahli Parlimen Batu Kawan ini. Dan kalau kita lihat kepada Batu Kawan, Parlimen Batu Kawan ini merupakan kawasan perindustrian yang pesat membangun, dan ia disebabkan oleh lokasinya yang begitu strategik, pelabuhan yang dekat iaitu Pelabuhan Pulau Pinang, dan juga jaringan jalan raya yang baik seperti Lebuh Raya Plus dan sebagainya. Dan kita dapat saksikan banyak syarikat-syarikat yang besar daripada luar negara, dalam negara membuka perniagaan dan juga perindustrian mereka di Batu Kawan ini, dan sekaligus dapat meningkatkan aktiviti ekonomi di penduduk ataupun penduduk di sana juga dapat merasai nikmatnya, yang saya kira ramai yang bekerja dalam sektor-sektor perindustrian ini. Dan apabila PKP ini, kita tahu apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan di seluruh Malaysia, kita dapat saksikan hanya essential service ataupun perkhidmatan yang berkepentingan sahaja dibenarkan untuk keluar ataupun terus beroperasi. Dan syarikat-syarikat besar ini mungkin tidak akan membuang pekerja mereka. Itu adalah kemungkinan. Namun kita juga memikirkan kesan sampingan dan juga tempias kepada perusahaan kecil yang bergantung harap kepada populasi pekerja ini, seperti perniagaan kecil dan juga peruncitan dan juga PKS yang di kawasan sekitar Batu Kawan ini, dan serta rakyat yang lain yang juga terkesan dengan PKP ini. Dan difahamkan di Batu Kawan sendiri dianggarkan populasinya sebanyak 70,000. Dan untuk itu kita ingin mengetahui dari segi keadaan semasa pada PKP dan juga keadaan isu semasa COVID-19 di Batu Kawan ini. Kita bawakan ahli Parlimen Batu Kawan yang berhormat Kasturirani Pato. Terima kasih. Selamat pagi YB kerana bersama dengan kami dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat kali ini. Selamat pagi semua. Okey. YB, kalau kita nak terus kepada perbincangan kita lah, kalau kita lihat kepada survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan juga individu yang telah pun dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tempoh 23 Mac hingga 31 Mac. Survey ini menunjukkan Pulau Pinang terdapat lebih 44.7% sangat terkesan dengan impak kewangan dalam tempoh PKP ini. Nah, bagaimana YB kenal pasti mereka dan jenis bantuan dan apakah bantuan-bantuan yang lain? Dan mungkin YB boleh kongsikan maklumat dan data yang ada untuk memastikan komuniti di sana mampu menyambung kelangsungan hidup mereka, memandangkan kini arahan PKP ini dilanjutkan sehingga 28 April, YB. Baik, terima kasih. Jadi memang daripada Jabatan Perangkaan disebut 44.7% daripada warga Pulau Pinang hilang sumber pendapatan atau mengalami kekangan dalam menjana ekonomi untuk keluarga mereka. Tetapi itu daripada Jabatan Perangkaan ini hanya hampir 170,000 orang yang telah memberikan pendapat mereka. Tapi saya rasa lebih daripada 44.7% daripada warga Pulau Pinang terkesan dengan PKP ini dan terkesan dengan status pekerjaan mereka. Dan kita lihat bukan saja di kawasan Parlimen Batu Kawan, maka seluruh negeri Pulau Pinang adalah negeri perindustrian.
Tetapi yang banyak terkesan adalah penduduk-penduduk warga Pulau Pinang yang bekerja sendiri ataupun bekerja dalam sektor perindustrian, dalam sektor perkhidmatan, kilang-kilang di sekitar kawasan Parlimen Batu Kawan, kilang-kilang di sekitar kawasan Bayan Baru, Bukit Minyak dan Perai. Jadi mereka ini yang mendapat upah ataupun pekerja sambilan, sebagai contoh kontraktor, sebagai contoh pengawal atau guard. Mereka ini terputus pekerjaan mereka. Jadi golongan ini yang kebanyakan mereka dalam golongan B40 amat-amat terkesan. Tetapi Kerajaan Negeri Pulau Pinang ada mewujudkan beberapa inisiatif yang dikatakan pro rakyat untuk membantu warga Pulau Pinang dalam situasi ini. Salah satu yang terkesan terutama sekali dalam PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana atau SME dan Industri Kecil dan Sederhana, mereka ini ditawarkan sekarang pinjaman kosong faedah zero interest oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, PDC, di mana mereka boleh mengambil loan untuk pinjaman untuk perniagaan mereka dan boleh menjalankan perniagaan tersebut, perniagaan kecil-kecilan untuk menjana kehidupan mereka, menjana sedikit pendapatan selepas wabak COVID ini. Dia ada approach kita adalah secara apa yang sedang berlaku sekarang dan apa yang akan berlaku selepas ini. Dan ini merupakan satu masa yang time of uncertainty. Kita tidak tahu wabak tersebut akan menular menjadi lebih teruk ataupun dia akan maintain curve, flatten the curve. Curve itu di data, menjadi data, maka kita boleh jangka macam mana perubahan ekonomi, iklim ekonomi bukan sahaja di kawasan Parlimen Batu Kawan tetapi di Pulau Pinang dan seluruh dunia. Dan juga saranan Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa ini Yang Amat Berhormat Wadi Chow Kuan Yew, ini bukan satu larian pecut. Ini adalah maraton. Jadi kita kena fikirkan apa yang kita ingin buat selepas wabak ini. Wabi, dalam masa yang sama juga seperti yang Kerajaan Pulau Pinang telah umumkan dan pada pendapat YB sendiri, inisiatif-inisiatif yang diumumkan tersebut adakah ia mampu memberi ketahanan untuk tempoh yang lama menyelamatkan peniaga kecil dan juga sederhana di kawasan YB ataupun cuma pakej ransangan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan dan inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kedua-duanya ini apabila digabungkan, adakah ia mampu memberi tempoh ketahanan kepada peniaga kecil dan juga sederhana dalam tempoh yang lama ataupun sebenarnya Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri perlu memikirkan langkah yang seterusnya untuk memastikan bahawa PKS, peniaga kecil sederhana, kita belum lagi masuk kepada mikro yang penjaja dan sebagainya, boleh dikatakan ramai juga di antara mereka. Bagaimana kita nak memastikan bahawa dalam tempoh beberapa bulan ini mereka dapat sustain bisnes, tidak buang pekerja-pekerja mereka dan dalam masa yang sama stabilkan semula syarikat mereka untuk meraih semula keuntungan. YB. Baik. So sekarang ni soalan Hafiz tadi boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Satu adalah peniaga yang berniaga sendiri dan hanya dia yang terkesan. Lepas tu ada yang peniaga yang berniaga sendiri, dia seorang majikan dan dia ada pekerja yang dia terpaksa lepaskan. Dalam kawasan kami, kami lihat ramai daripada golongan D40 yang sama ada menjalankan perniagaan sendiri ataupun mereka bekerja dengan seorang dalam perniagaan kecil-kecilan, mereka yang terpaksa meredah PKP ini sebab secara dasar peniaga kecil merupakan peniaga yang keluar daripada rumah mereka, kediaman mereka untuk berurus niaga di luar. Jadi golongan seperti ini disebabkan PKP ini terbatas pergerakan mereka, maka mereka tidak boleh keluar. Dan ini menjejaskan apa-apa sumber pendapatan, sumber pencarian mereka dan juga opportunity untuk mereka berniaga di luar sana. Maka dengan itu saya rasa juga apa yang dikatakan tadi,
inisiatif daripada kerajaan pusat yang diikat bersama dengan inisiatif kerajaan negeri seperti pengecualian sewa untuk 1 bulan bagi premis perniagaan kerajaan yang kedai-kedai ataupun gerai-gerai di bawah PBT, pengecualian pembayaran sewa bagi penyewaan rumah kerajaan selama 2 bulan, juga penangguhan pembayaran 3 bulan bagi cukai tanah, sewa beli dan pinjaman kerajaan negeri sama ada skim mikrokredit yang ditawarkan oleh kerajaan negeri ataupun untuk pendidikan. Pada masa yang sama, kerajaan negeri juga memberikan pinjaman tanpa faedah iaitu skim PK ini untuk membantu peniaga-peniaga di sekitar Pulau Pinang. Tetapi hakikatnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang bersama dengan bantuan kerajaan pusat ini akan meringankan beban kewangan sedikit bagi terutama sekali golongan B40. Sebab yang paling penting hari ini adalah untuk memastikan bahawa tidak terputusnya bekalan makanan. Itu yang keperluan asas bagi mereka. Rumah-rumah kerajaan negeri tak perlu bayar sewa 2 bulan. Kerajaan pusat juga menasihati, ada juga cadangan-cadangan daripada pakar ekonomi untuk house owner, pemilik rumah untuk memberikan mungkin 50% diskaun untuk penyewa mereka dan juga bank-bank ada impose moratorium ke atas pembayaran pinjaman bank bagi premis-premis rumah dan sebagainya. Jadi dalam pada itu mungkin circulation ataupun peredaran wang dalam ekonomi, dalam pasaran mungkin ada lebih sedikitlah dengan bantuan kerajaan. Memang ini bukan dapat menyelesaikan semua masalah, kami faham, tetapi fundamental secara asas kami perlu memastikan tidak terputus bekalan makanan kepada penduduk-penduduk bukan saja di seluruh kawasan Parlimen Batu Kawan tetapi di Pulau Pinang dan seluruh negara Malaysia. Selepas itu, next stage, tahap yang seterusnya adalah untuk industri-industri untuk mereka menganalisa syarikat mereka ini bukan keuntungan, sebab keuntungan adalah sesuatu yang kita kena fikir mungkin untuk tahun hadapan. Hari ini kita nak recover, nak pulih daripada wabak ini bukan kira profit atau keuntungan tetapi survival. Sama ada industri tersebut masih boleh tahan dalam keadaan post atau selepas wabak COVID ini. Jadi saya harap kerajaan pusat melalui MIPI akan mewujudkan satu jaringan maklumat atau rangkaian maklumat bersama dengan semua pemain industri atau industry players untuk mendapatkan feedback daripada mereka. Pada masa yang sama, hak-hak pekerja perlu juga diberikan perlindungan. Di sini saya harap Kementerian Sumber Manusia juga akan memainkan peranan untuk pastikan bahawa pekerja-pekerja tidak dipecat sewenang-wenangnya, terutama sekali pekerja-pekerja sambilan. Mungkin skop pekerjaan mereka boleh diolah sedikit supaya mereka akan terus mendapat mungkin gaji yang kurang ataupun maintain mengikut apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi ia perlukan inisiatif dari kerajaan negeri. Saya pasti kerajaan negeri Pulau Pinang akan reach out atau mewujudkan satu platform untuk berdialog dengan industry players dan juga kerajaan pusat juga akan mengambil inisiatif ini sebab kita tidak tahu bagaimana industri di luar sana, pasaran ekonomi dunia juga akan nampak macam merudum. Dan setakat ini yang saya baca 90 negara sudah mohon untuk bantuan kewangan daripada IMF. Jadi ini adalah satu perkara yang memang membimbangkan dan ekonomi Malaysia bergantung besar kepada ekonomi dunia seperti negara lain. Jadi kami perlu bertabah dan merancang apa yang kami ingin buat post COVID-19 ini.
YB, tadi YB ada mengatakan dari segi besar harapan kita untuk memastikan agar pekerja-pekerja di sektor-sektor yang ada di Batu Kawan ini tidak dibuang kerja dan sebagainya. Dan selepas ini kita nak menyentuh ada satu survey yang juga mengatakan lebih daripada 46% pekerja telah pun hilang pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita akan berehat dulu seketika YB, kembali selepas ini YB. Baik. Baik, anda masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, dan tadi kita bawakan yang berhormat Kasturi Rani Pato merupakan ahli Parlimen Batu Kawan, dan kita masih lagi nak bersama dengan YB Kasturi untuk berceritakan mengenai di kawasan Batu Kawan sendiri. Dan YB, tadi kita menyentuh mengenai survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan juga individu yang telah pun dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, dan dalam survey itu turut memaklumkan bahawa sebanyak 46.6% pekerja yang bekerja sendiri kini hilang pekerjaan, dan kalangan mereka yang bekerja sendiri hanya mampu menyimpan sekurangnya ataupun mereka mempunyai simpanan kurang daripada 1 bulan saja YB. Jadi bagaimana agaknya YB dari segi strategi untuk membantu komuniti ini untuk mengharungi cabaran PKP ini dan selepas PKP, kerana keadaan ini adalah kebiasaan yang baru ataupun the new normal seperti yang PM Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan sebelum ini YB. Baik. Jadi apa yang telah dikongsikan dalam maklumat dalam daripada Jabatan Perangkaan ini memang betul, tapi sekali lagi saya rasa bilangan tu lebih tinggi daripada peratus yang dilaporkan. Dan buat masa ini biasa gaji yang mereka terima setiap bulan akan digunakan untuk membayar utility, sewa rumah, untuk kereta, untuk motor, ataupun untuk pembayaran yang lain. Tetapi memandangkan wujud inisiatif ini, pelbagai inisiatif untuk membantu mereka untuk meringankan beban kewangan mereka ini, maka saya harap mereka tidaklah terasa sangat-sangat terkesan. Tetapi hakikatnya apabila hilang semua pendapatan, maka mesti ramai keluarga ataupun ketua keluarga, sama ada lelaki atau wanita, akan berfikir apa yang saya perlu buat untuk memastikan keluarga saya akan ada makanan untuk makan, ataupun jaringan keselamatan mereka ini dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang akan datang ini. Jadi sebab itu kami menggalakkan peniaga di sana, usahawan di sana ataupun yang telah kehilangan pekerjaan untuk memohon untuk bantuan pinjaman zero interest atau tanpa faedah daripada PDC. Permohonan boleh dibuat secara online di laman web PDC dan tarikh tutup adalah 13 April. Jadi untuk yang tiada apa-apa pengalaman, maka Perbadanan Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang dalam inisiatif untuk mewujudkan satu platform menggunakan platform online untuk membuka perniagaan sendiri. Sebelum wabak COVID ini menular di seluruh dunia, IR 4.0 atau Industrial Revolution 4.0 nampak macam jauh sangat. Banyak perniagaan atau industri berfokuskan kepada kemaslahatan ekonomi industri mereka ataupun macam mana mereka nak membangun dan expand industri mereka, keuntungan yang mahu dikaut. Tapi hari ini disebabkan oleh wabak COVID yang menukar segala-galanya, it's the new norm, maka banyak industri saya rasa terpaksa ataupun memaksakan diri mereka untuk melihat ke arah industri 4.0, untuk menggunakan internet, untuk menggunakan social media, untuk memastikan mereka juga dapat mewujudkan satu jaringan maklumat ataupun jaringan dengan supplier mereka, jaringan dengan customer mereka, jaringan dengan
kerajaan, jaringan dengan PBT selepas ini. Jadi ini juga akan mewujudkan platform untuk contoh keluarga-keluarga di mana wanita adalah ketua keluarga untuk mereka berniaga daripada rumah mereka sendiri. Pada masa yang sama yang saya sebutkan tadi, yang paling penting adalah untuk kami memastikan tidak terputusnya bekalan bantuan makanan bagi semua keluarga di kawasan Parlimen Batu Kawan. Pusat Urus Zakat sangat-sangat membantu karya-karya di seluruh kawasan Parlimen Batu Kawan, seluruh negeri Pulau Pinang melalui masjid dan surau untuk memastikan keluarga-keluarga yang susah, keluarga-keluarga yang asnaf ataupun fakir miskin terus mendapat bantuan. Rumah-rumah ibadat yang lain, gereja, toko, kuil juga memainkan peranan yang penting di saat ini untuk membantu keluarga di luar sana yang betul-betul terkesan dengan wabak COVID ini. Dan pada masa yang sama, apa yang kami sedang usahakan adalah untuk mengenal pasti keluarga-keluarga di bawah senarai JKM yang perlukan bantuan selepas ini. Andai kata keluarga tersebut ada seorang ketua keluarga dan ketua keluarga tersebut seorang bapa tunggal atau ibu tunggal, bagaimana kita nak memastikan mereka ini terus mendapat bantuan dan juga bagaimana kita menggalakkan mereka untuk berdikari untuk menjana pendapatan. 2 hari yang lepas, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengumumkan bahawa Ramadan ini Kerajaan Negeri bersama dengan input ataupun feedback daripada PBT, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai akan mewujudkan platform untuk Ramadan Bazaar online, di mana peniaga-peniaga yang biasanya berniaga di bulan Ramadan ini boleh menggunakan platform online Bazaar Ramadan untuk mereka terus berniaga. Tapi saya harap usaha ini akan dipanjangkan lagi bagi peniaga-peniaga lain di pasar malam ataupun di peniaga-peniaga kecil-kecilan di kampung-kampung, di kampung baru, di kawasan estate, ladang-ladang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Satu usaha yang baik, saya rasa kita tidak perlu membataskannya hanya untuk Bazar Ramadan ini. Selepas Bazar Ramadan juga, saya rasa kita patut menuju ke arah IR 4.0 dengan mewujudkan platform untuk perniagaan online seperti ini. Tapi yang penting adalah masa depan kita adalah pelaburan dalam sains, penyelidikan dan juga kesihatan awam, public health. Dan saya harap industri players ataupun pemain-pemain industri di kawasan saya ini akan membuat pelaburan bersama dengan kerajaan negeri untuk kita menyemarakkan lagi dan menggalakkan lagi penyelidikan bukan sahaja dalam wabak COVID ini tetapi untuk kesihatan warga kita, warga negara Malaysia, semua yang duduk di Malaysia ni, semua yang ada di Malaysia ni. Jadi ada usaha-usaha yang dijalankan, tetapi ini adalah masa yang sangat susah dan saya rasa memang bukan saya sahajalah, semua wakil rakyat yang turun padang, semua pemimpin tempatan yang turun padang, yang tengok dengan keadaan kehidupan rakyat, memang akan balik dengan perasaan yang sangat sedih lah. Kita pun, kalau kita lihat golongan yang ada gaji mereka berterusan pun rasa tercubit sedikit, terkesan sedikit. Apatah lagi yang golongan P40 yang ada keluarga-keluarga yang dengan ahli keluarga OKU atau ibu tunggal, bapa tunggal atau ramai keluarga yang bergantung kepada satu orang sahaja yang sebagai sumber rezeki dalam keluarga tersebut. Jadi kita kena buat rancangan yang terbaik untuk cover meliputi semua lapisan masyarakat untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan. Ini sangat penting. Daripada orang asal, orang asli di Semenanjung dan Sabah Sarawak kepada golongan wanita yang mungkin menjadi mangsa keganasan rumah tangga, kepada golongan kanak-kanak yang mungkin menjadi mangsa keganasan ataupun jenayah seksual, kepada
ibu tunggal, bapa tunggal, kepada golongan yang bekerja sendiri, kepada golongan yang profesional M40, kepada yang golongan teratas, the cream of the crop teratas, diberikan perlindungan yang sama dan saksama mengikut kehendak masa. Okey, baiklah. Terima kasih banyak YB Kasturirani Pato, Ahli Parlimen Batu Kawan atas penjelasan yang mengenai kawasan Batu Kawan itu sendiri, negeri kelahiran saya sebenarnya, Pulau Pinang ni. Okey, apa pun yang kita harapkan seperti yang saranan, seperti yang suara yang dilontarkan oleh YB Kasturi seperti tadi, diharapkan semua pihak industri player, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan banyak orang, dan sudah semestinya kepada kita sendiri juga perlu memainkan peranan yang penting kepada syarikat-syarikat peniaga-peniaga kecil dan juga sederhana, perlu melihat kepada platform-platform e-dagang untuk mengembangkan perniagaan dalam usaha kita maintain bisnes kita ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita akan banyak lagi yang anda boleh saksikan di Buletin Awani seterusnya, perkembangan lanjut. Hafizi? Baik, anda juga sebenarnya boleh terus menghubungi kami untuk menyuarakan pendapat anda, menyuarakan permasalahan dan isu-isu anda, dan kami juga menyediakan satu platform di Telegram iaitu Realiti Rakyat, di mana kami akan mengenal pasti setiap isu-isu yang anda bangkitkan, dan kami try ataupun cuba untuk mendapatkan pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berwajib untuk menjawab isu-isu ini. Jangan lupa untuk download Telegram dan masuk ke dalam grup kami iaitu Realiti Rakyat. Dan apapun kita Awani Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Fazil Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.